Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, kita teruskan pembelajaran kita dalam subjek geografi tingkatan 3. Kali ini kita akan mengkaji bab 9 iaitu sumber semula jadi dan kerjasama ekonomi di dunia. Okey. Jadi sebagai pendahuluan penerokaan sumber tanpa kawalan, terutamanya sumber tidak boleh baharu. Okey, mencetuskan pelbagai krisis. Ini akan kita kaji dalam pembelajaran ini juga. Jadi sebenarnya apakah yang pelajar akan pelajari dalam bab 9 ini? Okey, yang pertama ialah mengenal pasti sumber semula jadi utama di dunia. Okey, kita bukan fokus pada negara kita saja. Jadi kita akan belajar untuk di dunia. Yang kedua ialah menjelaskan taburan sumber semula jadi di dunia. Taburan ni kita akan kenal pasti di manakah kawasannya, negara mana. Yang ketiga, menghuraikan krisis sumber semula jadi di dunia. Okey, kita akan lihat tadi krisis yang berlaku. Yang keempat, menjelaskan melalui contoh kerjasama ekonomi antarabangsa berkaitan dengan sumber semula jadi. Jadi sebenarnya sumber semula jadi ini membawa kepada kerjasama ekonomi dunia. Yang kelima, pelajar boleh merumuskan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey, maknanya daripada kerjasama itu apa kepentingannya? Kita teruskan kepada 9.1, taburan sumber semula jadi di dunia. Jadi kalau kita lihat sumber tenaga utama di dunia, kita bagikan kepada dua, iaitu yang pertama kita ada sumber tenaga bahan bakar, iaitu kita ada petroleum, gas asli, arang batu. Yang kedua kita ada sumber tenaga alternatif, iaitu daripada sumber yang boleh diperbaharui. Yang ini tidak boleh diperbaharui, dia akan habis. Yang ini ialah boleh diperbaharui, dan dia menggunakan alam semula jadi, iaitu seperti tenaga ombak, angin, geoterma, air, suria dan biomas. Dan kita lihat di mana kawasan sumber-sumber ini. Baik, mari kita lihat. Yang pertama tadi, petroleum kita ada di Arab Saudi. Okey, kita ada di Arab Saudi. Alright. Kemudian gas asli di Amerika Syarikat, yang paling utama, luar utama. Kemudian arang batu di Rusia. Baik, mari kita lihat pula, ini sumber tenaga utama dunia. Baik, mari kita lihat pula yang sumber tenaga alternatif tadi. Geoterma ada di Iceland. Okey. Kemudian angin kita ada di Belanda, tenaga angin. Kemudian tenaga ombak, kita ada di Perancis. Seterusnya tenaga suria kita ada di Jepun. Dan kemudian sumber tenaga air di China, mereka ada empangan yang besar dan luas. Dan kemudian biomas kita ada di India. Biomas, kerana mereka ada banyak sisa-sisa tanaman, jadi mereka boleh gunakan itu yang dipanggil sebagai biomas. Alright. Baik, mari kita teruskan kepada krisis. 9.2 kita akan melihat krisis sumber semula jadi di dunia. Eksploitasi dan penerokaan sumber secara berterusan dan tidak terancang. Ada dua, secara berterusan dan tidak terancang mengakibatkan kuantiti sumber semula jadi dunia menjadi berkurangan. Jadi ini akan menimbulkan pelbagai krisis. Mari kita lihat krisis sumber semula jadi. Okey, yang pertama dari segi ekonomi. Okey, kalau dari segi ekonomi kita lihat yang pertama ialah peningkatan kos sara hidup kerana nilai mata wang jatuh, pendapatan negara merosot dan kuasa beli lemah.
Okey. Jadi ni krisis dia dari segi ekonomi. Yang kedua, pendapatan bagi negara pengeksport dan pengimport tidak menentu. Okey. Dan yang ketiga, kenaikan harga sumber di pasaran dunia. Jadi mahal kerana dia berkurangan, jadi dia akan jadi mahal. Seterusnya itu dari segi ekonomi. Kita lihat dari segi politik. Okey, yang pertama, perebutan kawasan yang mempunyai sumber semula jadi. Jadi cikgu minta pelajar boleh Google, cari maklumat dekat internet, apa contoh-contohnya. Malaysia pun sebenarnya ada terlibat juga ni. Kita ada berebut satu pulau, di mana pulau ni dia ada banyak sumber, dan sebenarnya jadi perebutan bukan kita sahaja, tapi mungkin ada negara-negara lain juga yang ingin mendapatkan kawasan tersebut. Okay, dari segi politik. Okay, nombor 2, tekanan politik kepada negara-negara pengeluar sumber. Okay. Dan yang ketiga, berlaku konflik politik dalam sesebuah negara, ekoran timbulnya pelbagai krisis ekonomi. Jadi sebenarnya punca dia daripada ekonomi membawa kepada konflik politik pula. Okey. Mari kita teruskan, kita lihat dari segi masyarakat pula. Okey, apa krisis terhadap masyarakat? Okey, yang pertama, peningkatan kadar kemiskinan. Krisis ni maknanya kekurangan. Kekurangan sumber ini boleh menyebabkan kemiskinan. Okey, kedua, menyebabkan kebuluran. Dan juga yang ketiga, peningkatan masalah sosial. Okey. Dari segi alam sekitar pula. Okey, kita lihat dari segi alam sekitar. Okey. Yang pertama, ekosistem jadi tidak seimbang. Yang kedua, sumber semakin kurang. Yang ketiga, flora fauna musnah. Dan yang keempat, kualiti alam sekitar merosot. Jadi inilah dia 4 krisis, iaitu ekonomi, politik, alam sekitar dan masyarakatnya akibat daripada krisis sumber semula jadi. Krisis ni ialah kekurangan sumber semula jadi. Kita teruskan kepada contoh kerjasama antarabangsa. Kerjasama ini diwujudkan atas dasar ingin membantu sesama negara. Okey, nampak ingin membantu sesama negara dalam bidang ekonomi. Maksudnya kerjasama ini adalah sebenarnya fokus dia adalah kepada ekonomi. Okey, jadi banyak bentuk kerjasama, antaranya hubungan dua hala. Okey, kemudian ada pula pelbagai hala. Kemudian ada serantau, kumpulan negara, kerjasama sedunia, dan ada juga segitiga pertubuhan. Jadi mari kita lihat kerjasama-kerjasama ini. Baik, yang pertama kita ada pertubuhan negara-negara Asia Tenggara atau juga dikenali sebagai ASEAN. Okey, mari kita lihat. Kerjasama ekonomi serantau ditubuhkan pada tahun 1967. Okey, siapa yang menganggotainya? 10 buah negara Asia Tenggara. Antaranya seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Kemboja, Brunei Darussalam dan Laos. Dan yang ketiga, menggalakkan kerjasama dalam pelbagai bidang antara negara anggota. Apa contohnya? Bidang pendidikan, pelancongan, penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Ni dia. Jadi inilah dia gambar sidang kemuncak ASEAN kali ke-31 di Manila pada tahun 2017. Jadi ini adalah kerjasama berbentuk ASEAN lah. Kemudian kita lihat segitiga pertumbuhan. Segitiga pertumbuhan ni dia akan melibatkan 3 negara. Jadi macam ni dia ada IMS. IMS ialah Indonesia, Malaysia dan Singapura. GT ialah Growth Triangle. Yang pertama, kerjasama ini bermula pada tahun 1992. Yang kedua, merangkumi kawasan Kalimantan Barat, wilayah Riau, Sumatera Selatan, Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan dan Singapura. Dia melibatkan beberapa negeri tertentu dan kawasan tertentu.
Mungkin bukan semua, tetapi ada beberapa kawasan yang mewakili daripada ketiga-tiga negara ini dan menggalakkan kerjasama dalam bidang ekonomi, termasuklah dari segi pelaburan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan dan pelancongan. Okey. Kita teruskan kepada segitiga pertumbuhan yang seterusnya, iaitu IMT. Okey, IMT ialah Indonesia, Malaysia, Thailand. Jadi kalau tadi Indonesia, Malaysia, Singapura, IMS. Okey, sekarang IMT, Indonesia, Malaysia, Thailand. Baik. Mari kita lihat ciri-cirinya. Kerjasama segitiga ini ditubuhkan pada 1994. Siapa anggotanya? 10 buah wilayah di Sumatera, 8 buah negeri di Semenanjung Malaysia. Ni antara negeri-negeri yang terlibat. Okey, dan juga ada 14 wilayah selatan Thailand. Okey. Dianggotai oleh 10 buah wilayah di Sumatera. Okey, ni samalah tadi yang kedua tadi. Dia copy balik. Baik, yang ketiga lah. Yang ketiga, fokus utama ialah pertanian, industri asas tani, pelancongan, produk halal dan perkhidmatan. Okey. Baik, kita teruskan kepada kerjasama Kesatuan Eropah ataupun EU. Okey, yang pertama, Komuniti Ekonomi Eropah dikenali sebagai Kesatuan Eropah. Ini ditubuhkan pada tahun 1958 dan siapa anggotanya adalah 28 buah negara. Okey, awak boleh baca ke semua 28 buah negara di sini. Untuk pengetahuan awak, tak perlulah awak hafal untuk pengetahuan. Dan yang ketiga, perniagaan dan perdagangan bebas. Okey, ni dia. Antara negara EU tanpa had kuantiti import dan ekspor. Tanpa had So itu kelebihan kepada kerjasama Kesatuan Eropah ini. Baik, kita teruskan kepada pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik ataupun dikenali sebagai APEC. Okey. Asia Pacific Economic Cooperation. Okey, mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, kerjasama ekonomi serantau ditubuhkan pada tahun 1989. Okey, ada anggotanya, antaranya adalah China, Amerika Syarikat, Vietnam dan seterusnya. Awak boleh lihat di sini. Ada tak Malaysia termasuk dalam ni? Ada ni kita. Malaysia termasuk dalam APEC juga. Dan ini menggalakkan perdagangan bebas dan pelaburan dalam kalangan negara anggota. Jadi banyak juga kerjasama-kerjasama yang dianggotai oleh Malaysia bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi kita. Seterusnya kita ada pertumbuhan perdagangan dunia, juga dikenali sebagai WTO. Kita lihat yang pertama, kerjasama sedunia ditubuhkan pada tahun 1995, melibatkan 164 buah negara di dunia dan juga mengendalikan sistem perdagangan global sebagai forum untuk rundingan perjanjian perdagangan, menyelesaikan pertikaian perdagangan antara anggota dan menyokong keperluan negara-negara yang sedang membangun. Jadi inilah dia tujuan untuk membangunkan ekonomi. Jadi jika kita lihat di sini contoh kerjasama ekonomi antara Malaysia dengan negara lain berkaitan dengan sumber semula jadi. Yang pertama, dari segi ekspor, Malaysia menjadi pengeksport utama sumber semula jadi kepada beberapa buah negara yang menjadi rakan dagang. Contoh satu, ekspor petroleum mentah Malaysia pada tahun 2016. Okey. Ekspor yang paling banyak, ekspor kita yang paling banyak ialah ke Australia. Sebanyak 27%. Kemudian diikuti oleh India dan Thailand. Inilah dia yang membeli petroleum mentah kita. Ada juga Singapura beli juga, Indonesia beli sikit, dan ada lain-lain ni, beberapa negara lain campur lah. Manakala untuk contoh kedua, ekspor kayu balak kita. Ini kita sumber yang kita ada. Kita ada petroleum dan kita ada kayu balak. Dan kayu balak yang paling banyak pada tahun 2016 mengimport daripada kita. Kita menjadi pengeksport lah. Kita paling banyak adalah India 67%, kemudian Indonesia, Vietnam, Jepun, China dan lain-lain. Jadi kayu balak kita jual kepada negara-negara ni lah. Okey.
Baik, mari kita lihat kalau kita import pula. Kerjasama ekonomi dunia yang bersifat dua hala membolehkan negara Malaysia mengimport sumber semula jadi negara luar yang menjadi rakan dagang. Tadi kita ekspor, kita menjual kepada mereka, sekarang kita beli. Okey. Jadi apa yang kita import? Kita import petroleum mentah. Import petroleum mentah Malaysia pada tahun 2016. Okey. Arab Saudi. Arab Saudi, Rusia, Emirat Bersatu, Qatar, Venezuela dan lain-lain. Okey. Dan seterusnya import arang batu Malaysia pada tahun 2016. Okey. Import arang batu Malaysia. Okey, mereka import arang batu Malaysia Jadi Indonesia, Australia, Rusia, Afrika Selatan, Switzerland dan juga lain-lain. Okey. Ini mereka yang mengimport. Okey. Kita mengimport. Patutnya kita mengimport kita mengimport daripada luar. Okey. Petroleum maksudnya kita import kita dapatkan daripada negara luar lah. Sebab Arab Saudi kita tahu petroleum dia paling banyak, jadi kita dapatkan daripada sana. Mungkin murah murah lah kita import, kita jual kita punya mahal Alright. Baik. So yang 9.4, kepentingan kerjasama antarabangsa Jadi kerjasama ni kerjasama antarabangsa menjadi pemangkin kepada pembentukan hubungan perdagangan antara negara dan menjadi penggerak kemajuan ekonomi negara kita juga Jadi jalinan hubungan ekonomi antarabangsa wajar diperkasa bagi menjamin kesinambungan ekonomi serta pembangunan negara selain daripada memenuhi keperluan masyarakat. Jadi hubungan antarabangsa ataupun kerjasama antarabangsa dibuat atas beberapa kepentingan ini Okey, kita ada 1 buruh asing, 2 bahan mentah, 3 pelaburan, pemindahan teknologi yang keempat, kelima pasaran dan keenam hubungan perdagangan. Kita ada 6. Jadi kita akan lihat satu persatu kepentingan kerjasama ini. Okey. Yang pertama dari segi buruh asing. Okey. Apa kepentingan dari segi buruh asing? Memudahkan kemasukan tenaga buruh asing dari negara luar untuk menampung keperluan buruh. Biasanya dalam sektor pertanian, perladangan, perkilangan, pembinaan, pembuatan dan perkhidmatan. Okey, kita teruskan. Tenaga buruh profesional seperti pengurus, jurutera, doktor perubatan yang berasal daripada negara-negara maju. Dan ada juga tenaga buruh yang kurang mahir, kebanyakannya berasal daripada negara membangun. Biasanya dalam tujuan pembinaan, pembinaan pembuatan, maksudnya dikilang dan juga untuk membina bangunan. Buruh-buruh binaan lah. Jadi sebenarnya bila sebut buruh, awak jangan terbayangkan buruh binaan saja. Kita ada juga buruh profesional. Kerja mereka sebagai pengurus, jurutera, doktor perubatan. Mereka ni dari negara maju. Baik, yang kedua, kita ada pemindahan teknologi. Pemindahan teknologi apa dia? Dia di antara negara maju dengan negara membangun Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, pembelian terus barangan modal. Macam mana tu Contohnya kita terus beli mesin beli mesin daripada negara maju yang menghasilkan mesin. Mesin tu tidak ada lagi di negara kita. Jadi kita terus beli. Contohnya beli mesin, jentera dan lain-lain dari luar. Mungkin memudahkan kerja-kerja kita Yang kedua, pembelian equity. Apa ni pembelian equity? Syarikat asing yang memiliki saham dalam syarikat tempatan dan melatih pekerja-pekerja tempatan. Ini dipanggil pembelian equity. Okey. Seterusnya, perjanjian perlesenan, iaitu syarikat tempatan menjadi pengedar produk keluaran syarikat asing. Maknanya diberi lesen untuk menjual produk. Seterusnya, peraturan paten dan cop dagang.
Okey, ini macam mana? Syarikat tempatan mengeluarkan produk keluaran syarikat asing dengan menggunakan jenama yang sama. Maknanya syarikat tempatan kita ada dibenarkan untuk mengeluarkan produk negara asing, ya, masih lagi dengan jenama yang sama, tapi dia adalah dibuat oleh syarikat tempatan, ya. Tapi sebenarnya cara pembuatan tu semuanya akan dapat bimbingan daripada syarikat asing lah, ya. Kemudian yang kelima, kita ada aliran sumber manusia, iaitu mana? Pemindahan teknologi jenis ini di mana pekerja ataupun pakar asing dibawa masuk ke negara dan memberikan latihan sambil bekerja untuk pekerja tempatan. Jadi kita ada 5, cikgu labelkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 cara pemindahan teknologi. Bukan 1 tapi 5. Seterusnya kita ada hubungan perdagangan juga. Kepentingannya adalah hubungan perdagangan. Okey, mari kita lihat yang pertama, membuka peluang antara negara untuk menjalinkan hubungan perdagangan, iaitu boleh mendapat keistimewaan seperti pengecualian cukai, pengurangan tarif kota dan embargo. Okey. Jadi inilah dia antara kepentingan menjalinkan kerjasama antara bangsa tadi, Baik, embargo. Apa itu embargo? Larangan mengekspor dagangan ke sesebuah negara. Okey. Ini larangan mengekspor dagangan ke sesebuah negara. Jadi dengan adanya hubungan perdagangan, maka larangan ini tidak berlaku. Maksudnya boleh berlaku perdaganganlah. Okey. Seterusnya, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, iaitu MITI. Dan Perdagangan Pembangunan, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, ataupun MATRADE, adalah agensi yang menguruskan perdagangan Malaysia. Jadi dua agensi ini awak ingat berkaitan dengan perdagangan, iaitu MATRADE dan juga MITI. Okey. Yang tadi pengurangan tarif kota. Apa itu pengurangan tarif kota? Tarif ni sebenarnya ialah cukai yang dikendalikan, tarif. Cukai yang dikendalikan oleh kerajaan ke atas barangan yang diimport. Ini melibatkan import lah. Dan kota ialah kuantiti barangan yang dibenarkan untuk dibuat, dijual dan lain-lain. Jadi pengurangan tarif ni maknanya pengurangan kepada cukai lah. Ini pengecualian cukai dan ini pengurangan tarif, sebenarnya cukai juga. Jadi dia adalah cukai ke atas barangan yang diimport. Okey. Seterusnya pasaran, kepentingan dari segi pasaran. Mari kita lihat. Jadi kalau dari segi pasaran, membolehkan negara-negara bekerjasama untuk meluaskan pasaran ekspor barangan keluaran negara masing-masing. Maksudnya bila kita ada barang, kita boleh luaskan pasaran. Pasaran means kita boleh jual barang-barang kita ke semua negara-negara yang kita terlibat dengan kerjasama dengan dia. Kalau kita tidak ada kerjasama dengan negara tersebut, sukar untuk negara itu membeli barang kita. Jadi bila kita ada kerjasama, dia akan terima barang yang kita jual. Okey? Contoh. Brazil mengekspor kayu balaknya ke negara seperti India, China, Vietnam dan Singapura. Manakala Rusia pula mengekspor arang batu ke negara-negara seperti Korea Selatan, Jepun, China dan Turki. Jadi ini semua mesti ada kerjasama ekonomi. Kalau tidak, mereka tidak mudah untuk mengekspor barangan mereka. 5. Pelaburan. Bagaimana dari segi pelaburan? Yang pertama, menggalakkan pelaburan dalam negara untuk dijadikan modal. Memulakan sesuatu kegiatan ekonomi. Mesti ada pelaburan ni untuk modal. Kalau tidak, ekonomi kita tidak boleh digerakkan. Jadi ada 2 jenis pelaburan, iaitu pelaburan equity. Yang kedua, pelaburan langsung asing ataupun foreign direct investment, FDI. Okey. Jadi FDI melibatkan pembukaan operasi syarikat asing seperti syarikat kereta,
telekomunikasi serta barangan elektrik dan elektronik di Malaysia. Jadi negara seperti Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, China dan Singapura telah melabur di Malaysia dalam sektor elektrik dan elektronik, industri besi dan keluli, industri minyak, gas serta sektor perkhidmatan. Okey. Baik. Ada lagi kita dari segi bahan mentah. Okey. Apa dia kepentingan dari segi bahan mentah? Membolehkan sesebuah negara memperolehi bahan mentah dari rakan dagang untuk kegunaan domestik dan industri melalui import. Contoh, negara China mengimport. China ni mengimport petroleum mentah dari beberapa buah negara pengeluar petroleum seperti Arab Saudi, Oman, Iraq, Rusia. Sebab China dia mungkin dia tak ada petroleum, jadi dia memerlukan petroleum untuk kegunaan negara dia. So dia beli daripada negara-negara pengeluar ini. Seterusnya Mexico dan Kanada, negara yang mengimport gas asli dari Amerika Syarikat. Okey. Maknanya bahan mentah ni diperlukan jadi mereka boleh beli daripada rakan dagang ataupun rakan kerjasama ekonomi mereka Jadi itu sahaja tentang topik kita pada hari ini, iaitu bab 9 tentang sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi dunia. Jadi cikgu harap bermanfaat kepada semua pelajar. Sila siapkan nota dan jawab semua latihan dalam modul yang kita akan bincangkan nanti. Baik, itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.